katalah kawan kita kan, tak apalah, percuma je. Kita ni seronok kan kadang-kadang. Benda percuma ni semua orang seronok, betul tak? Bila orang kata tak apalah, tak payah bayar, aku bagi. Kan, tapi apa yang kita boleh belajar daripada Nabi, kalau percuma tu sekali dua tak apalah kan, dia masak kuih lebih mungkin nak pas kat sebelah, apa salahnya sekali-sekali kita support dia, sokong dia. Contoh, kita nak buat makan-makan, ada saudara nak datang, kita kata kawan kita, aku nak tempah kuih ni sekian-sekian, aku bayar. Dah dapat tu bayarlah, betul. Contoh, kan, jangan sebab kawan kita kata tak apalah, halal. Semua halal, ya. Tak boleh. Jadi apa yang kita boleh belajar, banyakkan benda ni, masya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jom kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب احزم وانصرنا عليهم. ربي ياسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، آمين يا رب العالمين. لله تعالى. Baik, alhamdulillah. Sejuknya. Sejuk macam kamar Highland. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya 8 pagi tadi ada di Kelang. Habis pukul 9 lebih, habis terus ke sini. Daripada Kelang saya tadi. Ya, ada slot. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini masih lagi kita bincang insya-Allah berkaitan tentang hadis sahih, kisah-kisah akhlak Nabi. Kalau sebelum kita dah bincang akhlak Nabi dengan wanita, akhlak Nabi dengan kanak-kanak, akhlak Nabi dengan fakir miskin, betul? Subhanallah, akhlak Nabi ni dengan semua orang, tak pilih-pilih. Jadi hari ni insya-Allah kita akan tengok bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling dekat dengannya tapi bukan ahli keluarga. Siapa? Sahabat, betul ya? Yang sangat dekat, rapat dengan Nabi. Masya-Allah, sahabat-sahabat Nabi ni seumpamanya kalau boleh setiap masa nak berdamping dengan Nabi. Ya, ketika mana Nabi duduk di masjid, para sahabat akan duduk. Ya, kalau kita ni ada halaqah, ada usrah, ketika itu pun dah ada. Ya, mereka akan bersama dengan Nabi selepas waktu solat ke waktu solat yang seterusnya. Ya, akan berdamping dengan Nabi, ambil masa dengan Nabi ya, untuk soal jawab dan sebagainya. Maka masya-Allah, maka kita nak sebutnya hari ini akhlak Nabi dengan para sahabat. Banyak, tapi dalam masa yang singkat ni beberapa kisah kita akan tengok.
Sebelum kita akan tengok satu hadis atau beberapa hadis, beberapa kisah, kita akan tengok ini dulu. Masya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok selain daripada menjadi seorang rasul ketika umurnya 40 tahun, apa lagi tugas Nabi? Cuba sebut tugas. Apa? Betul tak? Kuat sikit, tak dengar. Okey, berdakwah, berniaga lagi. Tugas-tugas besar Nabi apa? Ya, di Madinah Nabi sebagai pemimpin negara. Ya, bukan kaleng-kaleng itu, bukan kita kata bukan mudah sebab nak memimpin negara ketika itu Madinah, satu tempat kawasan yang besar, banyaknya suku kaum, kita kata pembahagian Aus dan Khazraj dan sebagainya. Bagaimana pula kaum Ansar, banyak ni kaum-kaum yang Nabi nak jaga ketika di Madinah sendiri. Jadi Nabi pemimpin negara. Ketika di lapangan peperangan, Nabi ni sebagai apa? Adakah Nabi hanya memberi arahan, duduk dekat singgasana? Tidak. Nabi adalah orang yang paling ke hadapan. Nabi menjadi ketua perang. Masya Allah. Nabi dan juga para sahabat yang akan menyusun strategi peperangan. Ini kita sebut. Maka Nabi adalah pemimpin negara, Nabi adalah ketua perang, Nabi adalah ketua agama, Nabi juga adalah pemimpin Islam, Nabi juga adalah pemimpin keluarga. Kalau nak senarai itu banyak sangat. Nampak? Kenapa saya sebutkan ni? Kita nak kata Nabi ni sibuk ke tak sibuk? Masya Allah. Kalau kita zaman sekarang, pemimpin negara, kalau kata Perdana Menteri, Raja, itulah tugasnya. Betul? Dia dah tak peganglah tugas-tugas lain. Sebab Menteri Agama lain pula orangnya, Menteri Pertahanan lain pula orangnya, orang yang jaga ketua polis contoh orang lain pula. Dia tak boleh seorang yang menjaga semua. Nanti jadi haru biru, kacau bilau. Kan mana satu nak buat ni. Tapi tengok hebat tak Nabi kita. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peranannya banyak, tugasnya banyak. Dan kita nak sebut hari ni, kenapa saya sebut semua tu? Sebab nak ceritanya, walau sibuk pun Nabi, tapi Nabi tetap memilih untuk menyantuni para sahabat. Ini penting ni. Kita ni kadang-kadang kita duduk sibuk. Sibuk nak masak, sibuk pergi kuliah, sibuk ini, sibuk itu, sibuk dengan keluarga. Kawan-kawan kita tak peduli, betul tak? Betul tak? Ada kan masa kan? Ada masa. Ni kawan-kawan yang duduk majlis ilmu ni tak apalah, kawan-kawan yang kita kenal. Berapa kali kita jumpa, berapa kali tanya khabar. Ada? Kan boleh kira. Saya pun lah. Masya Allah. Kita ni ada kawan baik kan? Dalam hidup kita ni mesti ada seorang, dua orang kawan rapat kita, kawan baik kita. Tapi itu pun tak tentu jumpa hari-hari, betul? Itu pun tak tentu tanya khabar hari-hari, betul tak? Ya, kan? Tak ada nak mesej, nak telefon je kerjanya. Kan? Banyak lagi kerja lain kita cakap, sibuk ni aku ni. Tapi tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam super sibuk. Nak cerita super. Kita pun tak boleh melawan kesibukan Nabi. Siapa pun kita, Nabi itu lebih sibuk, banyak nak fikirkan ni, dakwah lagi, macam-macam perkara. Maka subhanallah, tapi itu tidak menidakkan untuk Nabi kita yang tercinta menyantuni para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Jadi kita nak tengok ni, beberapa kisah, antaranya adalah berkaitan tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah, antaranya. Dan juga kita akan tengok juga berkaitan kisah Muaz, Muaz bin Jabal, bagaimana Nabi menyantuninya. Dan kita akan tengok juga bagaimana kisah yang diriwayatkan ataupun yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah. Ini antara kisah-kisah dia. Jadi kita akan tengok satu demi satu. Antara pertama daripada Jabir bin Abdullah. Biasa tak dengar nama ni? Biasa kan? Ibnu Jabir bin Abdullah. Biasa kita dengar. Baik. Bila kita dengar berkaitan tentang nama Jabir bin Abdullah, apa yang kita boleh terbayang?
Apa yang kita boleh bayang? Sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, ya. Maka Jabir bin Abdullah ini adalah golongan Ansar, ya, ataupun dari kaum Ansar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kaum Ansar ni duduk mana? Dia menetap di Madinah. Jadi dia berjumpa dengan Nabi saat Nabi berpindah daripada Mekah ke Yathrib ataupun Madinah. Jadi Jabir bin Abdullah, ya, dia ni memeluk Islam seawal, dalam riwayat menyebutkan seawal sebelum dia mencecah umur 14 tahun lagi dia dah peluk Islam. Ni antara remaja-remaja Ansar yang awal-awal memeluk Islam ketika Nabi datang berhijrah ke Madinah. Maka nak ceritanya Jabir bin Abdullah adalah seorang pemuda yang dia peluk Islam ni dah lah awal. Jadi bila budak-budak remaja dia peluk Islam awal dan dia suka mendekati dan mendampingi Nabi, dia hebat ke tak hebat ni? Hebat, sebab daripada usia muda ni dia ambil ilmu dari Nabi. Tarbiyah, pendidikan dan madrasah sekolahnya itu direct dengan Nabi. Maka hebat Jabir bin Abdullah. Sebab itu disebutkan Jabir meriwayatkan lebih daripada 1500 hadis. Banyak tu, ya, daripada Jabir. Maka dia ni nak ceritanya dia dekat dan rapat dengan Nabi. Maka subhanallah, kalau kita nak bincangkan lagi berkaitan Jabir, Jabir ni apa yang kita nak sebutkan tentang bagaimana Nabi menyantuni sahabatnya Jabir bin Abdullah. Antara dalam hadis ni panjanglah matan dia, ya, saya tak bacalah matan hadis, kita tengok terus mafhum atau terjemahan. Okey, disebutkan aku telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Zatul Riqa. Ya, dalam satu peperangan yang digelar Zatul Riqa. Kenapa digelar Zatul Riqa? Kerana ketika itu ramainya tentera-tentera muslimin yang kakinya dan anggotanya berbalut-balut dengan kain kerana musafir dan perjalanan yang jauh. Ya, dan dalam peperangan tersebut Zatul Riqa ini, kalau kita belajar dalam bab fiqh berkaitan tentang solat khauf, kita akan tengok ada solat khauf yang digelar sebagai Zatul Riqa. Maksudnya solat dalam keadaan sedang berperang. Ada, ya, dia punya formasi solat. Maka kalau kita tengok ni dalam hadis dikatakan menaiki unta, ya, Jabir menaiki unta yang sangat lemah, dhaif, ya, dalam hadis disebut dhaif. Dhaif ni lemah. Samalah kalau kita orang Melayu pun panggil dhaif kan. Lemah, fakir, dhaif, fakir miskin, lemah. Jadi unta yang dia naik tu dalam keadaan lemah sebab perjalanan yang sangat jauh. Bukan je orang lemah, unta pun lemah sebab perlu makan dan minum kan. Jadi apa yang berlaku, rombongan tu pergi dah jauh, Jabir kata, dan aku ni berada di belakang tertinggal sebab unta yang dia naik tu terlalu lambat. Orang lain dah laju dah ke depan, unta ni slow, ya, perlahan, ya, lambat. Maka dia tertinggal di belakang, ya, sehinggalah baginda Nabi menyusulnya dan Nabi bertanya, kenapa dengan kau wahai Jabir? Kita lah dalam bahasa mudah kita kan, kenapa kamu ni Jabir? Ya, maka Jabir pun mengatakan dan menjawab, ya Rasulullah, aku lambat sebab untaku ni, ya. Sebab tengok, ya, Nabi tanya kan, Nabi tanya, maksudnya dalam rombongan tu sahabat-sahabat yang lain dah pergi, Jabir tertinggal. Maka Rasulullah lalu menyusul, kenapa pula tertinggal seorang-seorang ni, yang lain dah lepas? Maka Nabi tanya. Ini kita tengok ni pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil sekejap lagi, ya. Nabi tanya, bukan Nabi terus tinggal, betul? Nabi tanya, kenapa ni, kenapa tertinggal, kenapa lambat, macam tu lah kita. Ya, maka Jabir kata, untaku ini ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Maka Nabi suruh berhenti, unta tu berhenti, Jabir turun, ya. Dalam satu riwayat mengatakan Nabi suruh minta Jabir cari satu dahan pokok ataupun satu kayu, ya, daripada pokok patahkan, dan kayu tersebut Nabi buat pukul unta. Pukul tu tidaklah sebat, bukanlah kuat, ya, pukul, isyaratnya pukul. Maka apa yang berlaku, lepas saja Nabi pukul beberapa kali dengan pukulan, pukul tak kuat lah, pukul gitu je, ya. Maka apa yang berlaku, lepas habis Nabi memukul unta tadi dengan kayu, ya, maka Nabi mengarahkan Jabir untuk naik unta. Lepas saja aku menaikinya, Jabir kata, aku naik balik unta, lalu unta tadi boleh berjalan seperti biasa. Maka Jabir kata, demi Allah yang telah mengutusnya dengan kebenaran,
baginda telah menjadikan unta ini berjalan dengan baik. Sebelum ni unta tu dah macam nak pengsan agaknya kan. Ni barakah Nabi lah ni. Jadi apa yang kita nak kata? Nabi tidak tinggal, Nabi bantu dalam urusan tersebut. Jadi kalau kita zaman sekarang, kita tak naik unta. Kita naik motor, kita naik kereta. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita nampak ada orang tepi jalan yang kita kenal pula tu. Ni bukan, contoh, ni kenal ni. Motor dia pancit ke, motor dia bocor ke, contoh. Ataupun dia jalan kaki, hujan pula. Apa yang kita kena buat? Kalau naik kereta, kita tumpangkan. Kalau hujan, kalau dia punya motor rosak, kita tolong. Ini apa yang Nabi ajarkan pada kita, menyantuni sahabat. Sedangkan kalau kita kata, ustazah tak boleh lah, saya sibuk ni, nak balik cepat. Kan kadang-kadang kan kita nampak kawan kita susah, kita nak cepat-cepat balik. Tak apalah, nanti ada orang tolong dia. Pula dah kan. Kita pun kata tak apalah, nanti ada orang tolong dia, aku balik dululah. Kita nampak ni tengah susah ni kan, tepi jalan ke dan sebagainya, kita balik sebab kita kata kita sibuk, kita banyak urusan, kita nak kejar benda lain. Tapi tengok Nabi ini lebih sibuk, tetapi Nabi ada saja masanya untuk menyantuni dan membantu sahabat-sahabat. Ini sangat penting untuk kita belajar. Ini satu kisah. Dan sambung lagi. Maka Jabir berkata, Rasulullah pun sambil jalan tadi berbincang-bincang denganku, lalu bertanya. Tengok, kalau kita faham perjalanan ni perjalanan peperangan, sahabat-sahabat ataupun kaum muslimin yang pergi dan balik berperang. Jadi dalam keadaan itu, kalau kita faham peperangan ni benda yang seronok ke tak seronok? Seronok jiwa mereka lah, mereka nak mati syahid, tetapi sebenarnya tak menyeronokkan lah sebab penat, luka-luka tubuh dan sebagainya. Maka tengok, dalam hadis ini disebutkan Nabi bertanya soalan yang bukanlah soalan yang, kalau kita dah nampak orang stres kan, kita jangan pula tanya soalan-soalan susah. Contoh muka dia dah macam tu, kita tanya pula tiba-tiba 100 darab 70 berapa contoh, ataupun ni berapa, dah kenapa nampak orang tu susah, nampak orang tu stres kan, contoh begitulah. Ataupun kita nampak dia dalam keadaan yang ada masalah, kita tanya menambahkan masalah dia. Boleh faham tak? Gitu. Jadi tidak bertanya, kena tengok situasi. Tidak bertanya dalam keadaan yang akan menjadikan orang yang tadi ada masalah, gusar, tak tenang, lebih serabut kan. Jadi tengok apa yang Nabi tanya kepada Jabir. Nabi tanya, wahai Jabir, Nabi kata, adakah kamu telah berkahwin baru-baru ni? Kan. Nabi tanya benda yang dekat dengan Jabir, dan Nabi tanya benda tu benda yang kita kata tak berat kan, berkaitan hal Jabir. Maka kalau kita faham ni pertanyaan ini lebih kepada apa? Nabi nak tanya khabar lah kan, kamu dah berkahwin baru-baru ni? Maka Jabir kata, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi tanya pula, gadis ke janda? Masya Allah, anak dara ke janda? Maka Jabir kata, dengan janda ya Rasulullah. Maka Nabi jawab pula, kenapa tidak dengan anak dara yang kau boleh bermain-main dengannya dan dia boleh bermain-main dengan engkau? Maksudnya kalau anak dara ni tenaganya masih lagi kuat, bermain-main dan arti kata aktif, boleh buat urusan rumah tangga dan sebagainya. Maka Jabir berkata, ya Rasulullah, Jabir bin Abdullah ni ayahnya wafat atau meninggal dunia dalam keadaan usianya muda, dan dia terpaksa menanggung adik-adiknya yang perempuan yang ramai. Jadi bila saat ayahnya meninggal, maka Jabir perlu mengambil tanggungjawab dan menggalas tugas ayah. Maka apa jawapan Jabir? Ya Rasulullah, aku mengahwini janda kerana agar isteriku ini dapat melihat dan menjaga ketujuh-tujuh adik perempuanku yang lain, dapat mengurus dan mendidik mereka. Maka Nabi menjawab, ya kamu benar insya-Allah. Tengok, nampak tak? Maka persoalan ataupun pertanyaan Nabi itu pertanyaan yang adakah berkaitan dengan diri Nabi atau berkaitan Jabir? Kan berkaitan tentang Jabir. Jadi kita kan kadang-kadang kalau tengok dengan kawan-kawan kita cek balik, kadang-kadang kan kita ni bila kadang-kadang dah lah jarang jumpa tapi kita selalu nak cerita pasal siapa?
Oh, Masya Allah. Dah lah, jangan-jangan jumpa. Jumpa tu sekejap-sekejap, jumpa tu sekali-sekali. Tapi masing-masing nak cerita pasal diri sendiri. Masya Allah. Kan? Betul tak? Kita jumpa-jumpa dia, kita bukan tanya khabar dia, kita bukan tanya pasal dia, terus cakap pasal kita. Anak aku ni, suami aku kerja ni, aku sekarang kat sini. Tunggulah orang tu tanya dulu, ya tak pun. Kan contoh. Jadi apa salahnya lepas ni kita belajar daripada apa yang Nabi ajar, supaya lepas ni jumpa kawan kita ni, tanya dulu dia. Jangan sibuk nak cerita pasal diri kita, betul tak? Kan? Dia tak tanya pun, kita pula nak sibuk-sibuk cerita. Itu akan menjadikan apa? Bosan kan? Nanti orang tu senyap je dengar, kita je bercakap pasal diri kita. Nanti orang tu kata dalam hati apa? Dia seorang je ada anak agak. Ya? Ini kadang-kadang berlaku. Sebab itu Masya Allah, ya. Kisah-kisah dalam hadis ini sangat-sangat dekat dengan kita, betul tak? Dekat maksudnya kita buat sebenarnya kan. Maksudnya kita jumpa dengan kawan kita, bila kawan kita ada masalah, mesti ada masalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Apa yang perlu kita buat? Nabi ajarkan, bantu. Bila kawan-kawan kita dalam keadaan yang kita jumpa jarang-jarang, apa yang Nabi ajarkan? Bertanya khabar, ya. Masya Allah. Dan lain pula dalam kisah Jabir lagi ni, Jabir bin Abdullah, Nabi kata apa? Wahai Jabir, mahukah engkau jual untamu kepadaku? Kan, Masya Allah. Nabi nak menawarkan, memberi tawaran unta. Nabi nak bagi duit ni, nak bayar, ya, supaya Jabir memberi ataupun menjualkan unta tu pada Nabi. Maka Jabir ni seorang sahabat yang kita faham lah, ya, sahabat-sahabat Nabi ni sangat sayang pada Nabi. Ya, maka Jabir menjawab, tak apa ya Rasulullah, aku bagi percuma je, ambil je lah. Ya, tapi apa jawapan Nabi? Tak, jual kepadaku. Maka Jabir kata, okey aku jual, tawarkan harga. Kan, sebab Nabi nak beli sangat kan. Maka Jabir kata, okey aku jual, tawarkan harga, bagilah berapa jumlah yang nak bayar. Maka Nabi kata apa? Tengok, Nabi tawar dengan 1 dirham. 1 dirham ni tak banyak, 1 dirham ni sikit nak beli unta, berbaloi ke? Kan, contoh kita di 100, kita nak beli kereta, boleh ke? RM100 je, RM1,000 je nak beli kereta yang berpuluh ribu, cukup ke? Tak cukup kan? Inilah maksudnya. Jadi Jabir kata, tidak Rasulullah. Berjual belilah secara betul kepadaku. Masa baginda kata, baiklah 2 dirham. Naik 1 dirham lagi, 2 dirham. 2 dirham nak beli unta ni. Kan, sebab tadi mula-mula dia nak bagi percuma, tapi Nabi kata Nabi nak beli secara jual lah, Nabi nak jual, ataupun Nabi nak suruh Jabir ni berurusan niaga dengan Nabi. Maka bila Nabi tawarkan dengan harga rendah, dia tak nak pula. Maka sampailah beberapa kali dinaikkan harga, Nabi sebut dia tak nak, Nabi sebut dia tak nak, sampailah Nabi kata baiklah, sampailah 1 uqiyah. Maksudnya dalam kita kata satu bilangan yang agak tinggi. Maka Jabir kata, baik, terima, aku redha. Masya Allah, nak ceritanya. Maka adakah engkau redha? Nabi kata, betul tak ni? Betul ni dengan harga ni engkau nak berjual beli? Maka Jabir kata, ya. Jabir kata, baik. Nabi kata, sesungguhnya aku mengambilnya dan setuju. Nak ceritanya, kita dengan kawan-kawan ni apa? Tahu dah kawan tu jual kuih, sekali bagi percuma okey lagi. Lepas tu apa? Kena buat apa? Ni apa ni? Nabi ajar kita apa ni? Support lah kawan kita ni. Tahu dah kawan tu jual kuih, tapi setiap kali nak dapat percuma je. Kan? Apa salahnya kita bayar? Ataupun kadang-kadang ada juga kisahnya kita nak bayar, betul, nak bagi duit, tapi kawan kita pula tak nak kan. Tak payahlah, bagi je, ambil je. Tengok macam mana kisah Jabir dengan Nabi. Betul tak? Nabi nak diberikan secara percuma, tapi Nabi tetap nak bayar. Tengok. Jadi sebab itu bila katalah kawan kita kan, tak apalah percuma je, kita ni seronok kan kadang-kadang. Benda percuma ni semua orang seronok, betul tak? Bila orang kata tak apalah, tak payah bayar, aku bagi. Kan, tapi apa yang kita boleh belajar daripada Nabi, kalau percuma tu sekali dua tak apalah kan. Dia masak kuih lebih mungkin nak pas kat sebelah, apa salahnya sekali-sekali kita support dia, sokong dia. Contoh,
kita nak buat makan-makan, ada saudara nak datang, kita kata kawan kita, aku nak tempah kuih ni sekian-sekian, aku bayar. Dah dapat tu bayarlah betul. Contoh. Kan jangan sebab kawan kita kata tak apalah, halal. Semua halal ya. Tak boleh. Jadi apa yang kita boleh belajar, banyakkan benda ni. Masya-Allah. Jadi yang ketiganya dapat kita tengok adalah setiap kali kita nampak sahabat-sahabat kita yang berniaga, ya, contoh kadang-kadang benda-benda simple pun, katalah dia ni tukang jahit, kan kita ni nak suruh dia alter baju je pun, ataupun oh ni seluar koyak tolong jahit sikit je pun, memang sikit, tapi paling-paling berbudi bahasa, berbudi bahasa lah kan, orang dah tolong. Jadi apa yang kita kena buat, balaslah dengan kebaikan. Kalau betul lah dia tak nak duit, tak nak terima, jadi balas dengan benda lain, betul tak? Kan oh tadi dia dah jahitkan seluar, dia tak nak duit, jadi kita nak balas juga ni. Oh petang satgi kita masak bihun contoh, bagilah sebelah, gitu ya. Jadi begitu. Jadi inilah yang kita nak sebut menyantuni sahabat. Masya Allah. Daripada banyak-banyak kisah Jabir dengan Nabi tadi, pertama apa? Cuba ulang balik. Masing-masing faham je tu. Apa tadi pertama? Ingat ke tak ingat? Jalan lambat. Jadi apa pengajaran tadi? Tolong sahabat yang susah. Biasa tak buat ni? InsyaAllah saya yakin puan-puan biasa buat. Jadi kalau dah biasa buat, lepas ni kena lebih biasa buat. Nampak sahabat susah. Habis tu ustazah, dia ni susah duit, asyik muka dia je nak pinjam duit, contoh ya. Jadi bagilah yang semampunya. Kalau kata dia nak 1,000 kita tak ada, bagilah yang semampunya. Yang kalau kata 1,000 tak ada, paling-paling RM50, paling-paling RM10 mungkinlah ya. Walaupun mungkin tidak dapat membantu, tapi kita kata itu yang kita dapat bantu waktu tu, mungkin ya, sebagai contoh. Jadi bantu yang semampunya ya, sebab kita faham setiap orang dia ada dalam kapasiti kemampuan masing-masing. Contoh, aku tak ada duit, engkau nak pinjam duit, aku tak boleh tolong dengan duit, tapi aku boleh tolong dengan yang ini. Contoh, kan, tolong dengan apa yang kita mampulah ya, tolong dengan benda lain ya, dengan tenaga ke dan sebagainya. Baik, pertama bantu sahabat dalam kesusahan. Yang kedua, apa kita belajar pada hadis tadi? Apa dia? Sahih, bertanya khabar ya. Jadi walaupun sama ada jarang-jarang jumpa ke, biasa jumpa ke, kawan tu jiran sebelah saya je ustazah, tanya jugalah khabar kan. Walaupun jiran sebelah selalu jumpa, nak sidai baju jumpa, nak keluar rumah nampak ya, tanyalah khabar ya. Takkanlah tengok lepas tu berlalu saja kan ya. Bertanya khabar, kerana perkara-perkara ini yang akan lagi menguatkan dan mengeratkan lagi hubungan, insya-Allah ya. Bertanya khabar ya, jangan duk sibuk cerita pasal diri kita, tetapi tanya khabar orang dan tanya berkaitan tentang diri dia. Itu kedua. Yang ketiga apa kita boleh belajar adalah beri sokongan ya, sokongan yang semampunya. Masya-Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini berkaitan Jabir bin Abdullah, bagaimana Nabi Muhammad SAW, kita sebut awal tadi, Nabi pun sibuk. Nabi lebih sibuk daripada kita. Nabi peranannya sangat banyak, tetapi Nabi adakan masa untuk menyantuni para sahabat. Ini kita kena tiru akhlak Nabi. Itu tadi dengan Jabir, itu 3 kisah. Kita lihat pula bagaimana dalam satu kisah yang lain berkaitan Muaz bin Jabal. Baik, ketika mana Muaz bin Jabal, dalam kisah ni Muaz bin Jabal meriwayatkan hadis ini ataupun kisah ini ketika waktu Nabi dah dekat-dekat dengan kematian ataupun kewafatan Nabi ya, ketika waktu-waktu Nabi nazak ataupun Nabi sedang sakit gering ya. Kenapa? Apa alasannya? Kerana Sayyidina Muaz dia tak nak bagi tahu tentang kisah ini awal-awal, tak nak khabarkan awal-awal kepada para sahabat, sebab Nabi dah pesan. Apa pesanan Nabi? Jom kita tengok. Baik, Muaz bin Jabal satu hari dia datang, kemudian Nabi panggil dia, wahai Muaz, maka dia pun dijawab labbaik ya, labbaik ya Rasulullah, ya aku menyahut panggilanmu Rasulullah, dan aku gembira menyahut panggilanmu ya Rasulullah. 3 kali Nabi panggil Muaz, wahai Muaz. Muaz jawab benda sama, labbaik, labbaik ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah, dan aku gembira menyahut panggilanmu. 3 kali Nabi panggil dan 3 kali juga Muaz jawab.
Maka apa yang berlaku? Habis dia 3 kali tu, kemudian disebutkan, tidaklah, Nabi kata tidaklah seseorang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya benar-benar datang daripada hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi kerana kesaksian ataupun kerana apa ucapan yang disebut oleh Muaz bin Jabal, bila dipanggil oleh seorang Rasul, seorang sahabat, dipanggil dengan sangat gembira, dipanggil dengan sangat bahagia. Maka Nabi pun mengatakan, tidaklah orang yang mana dia bersaksi pada Allah dan bersaksi pada Rasulullah dengan sepenuh hatinya, melainkan dia akan diharamkan neraka baginya. Maka Muaz ni bila Nabi sebut begitu, seronoklah kan? Siapa yang tak seronok? Dapat pengharaman neraka. Bila haram neraka ke atasnya, maksudnya confirmlah syurga dengan izin Allah. Maka Muaz pun bila dengar saja khabar gembira itu daripada Nabi, Muaz, kalau kita kan, kawan kita kata, oh aku ni nak belanja kau RM1,000. Seronok tak seronok? Seronok. Kita kalau seronok kita buat apa? Doa lagi. Lepas seronok buat apa selalu? Lagi. Selalu ingat balik lepas seronok. Kawan ni nak belanja kita RM1,000, kita buat apa? Kita senyap je ke? Okey, syukur. Okey lagi. Oh, ni baik-baik belaka ni. Syukur, doa. Lagi. Terima kasih lagi. Okay, kita gembira dengan macam mana selalu? Kita kan senyap ke kita senyap je? Kalau suami tanya, kita senyap je. Kenapa awak gembira ni? Senyap je. Kita buat apa? Cerita, nak khabarkan, nak bagi tahu kan? Ke tak macam tu? Kejap susah lupa dah Ustazah macam ni kalau gembira. Mestilah kita contoh. Ni nak masuk tahun baru, kita dah masuk tahun baru. Panggilan haji contoh dah keluar. Kita dapat, dah merayu, sebelum ni tak dapat, ni kali ni dapat. Seronok tak? Seronok. Confirm dalam grup WhatsApp semua orang kita cerita, betul tak? Dalam grup family semua orang kita bagi tahu, betul tak? Begitulah ceritanya. Jadi Muaz, bila benda ni benda gembira, berkaitan tentang syurga neraka, berkaitan tentang redha. Jadi seronoklah Muaz. Jadi apa yang dia nak buat? Wahai Rasulullah, boleh tak aku nak cerita, nak bagi tahu ni dekat orang lain? Begitu. Kan apa yang Nabi sebut tadi, diharamkan neraka ke atas ni, aku nak cerita kat orang lain, seronok ni. Tapi Nabi jawab apa? Nabi kata, jikalau kamu lakukan begitu, mereka ditakuti, mereka yang jahil, yang tak ada ilmu, akan bergantung pada itu sahaja tanpa ada amalan-amalan baik yang dilakukan. Faham ke faham? Jadi Nabi bimbang. Sebab kita kena faham budaya ketika itu, mereka baru nak kenal Islam, mereka baru nak belajar tentang Islam, tentang ritual, tentang apa perkara yang mendekatkan mereka dengan Allah dan sebagainya. Jadi Nabi bimbang kalau Muaz khabarkan begitu, oh haram neraka, cukup dengan itu, maka mereka akan tinggalkan solat berjemaah di masjid, mereka akan tinggalkan majlis ilmu. Nabi bimbang. Jadi Nabi kata, jikalau kamu bagi tahu orang yang jahil, yang tak faham agama ni, mereka akan pegang dengan benda tu saja dan tinggalkan benda lain. Tak bolehlah sebenarnya. Itu sebagai satu motivasi. Tapi benda lain kena buat dan tambah. Jadi apa yang berlaku? Itu yang Muaz simpan. Muaz tak bagi tahu orang, dia simpan. Sampailah ketika yang kita sebut tadi, Nabi dah hampir-hampir kepada kewafatan. Maka ketika itulah barulah Muaz bin Jabal menceritakan atau memberitahu sahabat-sahabatnya lain berkaitan tentang hadis ini, berkaitan tentang apa yang Nabi pernah sebut. Muaz meriwayatkan. Jelas? Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kisah ni? Yang pertama, bila sahabat kita panggil, sahutlah dengan sahutan yang gembira. Ni kadang-kadang kan, Siti, engkau lagi, contoh ataupun nak apa lagi,
lah. Contoh, kadang-kadang tak cakap kat mulut, cakap dalam hati. Ni lah ni. Masya Allah. Buat ke tak buat? Pernah buat dulu Ustazah, ya. Sekarang jangan buat dah lah, ya. Kan tengok, sahut dengan gembira. Sebab sahutan-sahutan ataupun kita kata panggilan-panggilan daripada sahabat tadi mungkin ialah dia nak minta tolong. Dan ingatlah, apa yang kita tolong, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Itu lebih besar, ya. Jadi sahutlah panggilan mereka dengan panggilan yang gembira, seronok orang panggil kita. Kenapa? Nak apa? Macam tu. Kan? Semangat, gembira. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar daripada tadi? Ya, antaranya mendoakan ataupun mendoakan. Ada 3 lah kalau macam tu. Yang kedua, mendoakan sahabat, ya, sama ada secara berdepan, aku doakan kau kesihat Siti, kan, secara depan, secara kuat. Kenapa Ustazah kena sebut kuat-kuat? Ustazah, kan doa tu kena perlahan. Ya, ucapan yang baik ini juga perlu untuk kita zahirkan secara jelas. Bila orang dengar, dia rasa seronok ke tak seronok? Kita seronok bila orang sebut benda baik kan depan kita. Contoh, kita jumpa kawan kita, aku doakan kau bahagia, aku doakan kau sihat. Kita dengar pun seronoknya, bahagianya, kan? Sebab itu ucap benda-benda baik, benda-benda mendoakan. Apatah lagi kalau tidak ada bersama, terus mendoakan sahabat-sahabat kita. Itu kedua, ya. Bagaimana Nabi ajar kedua, mendoakan. Dan yang ketiga adalah beri kata-kata motivasi dan kata-kata baik. Yang ketiga, kalau tadi kisah Jabir bin Abdullah pun kita dapat 3, kisah Muaz ini pun kita boleh dapat 3, ya. Jadi yang ketiga adalah beri kata-kata baik dan motivasi. Kalau kita ni, setuju tak, kita ni manusia, kita ni ada mata, kita boleh tengok, betul? Kita tengok kawan kita lain sikit, kita dah kenal lah kawan kita ni, dia memang bising mulut dia, jenisnya happy go lucky. Tiba-tiba hari ni datang kuliah senyap, termenung, sugul. Kita nampak tak beza tu? Nampakkah sebenarnya? Apa kita buat? Tanya balik, apa yang kita buat? Kita buat tak tahu ke? Kita kata biar je lah, kan? Ataupun apa yang kita buat? Paling-paling kalau kita tak mampu untuk membantu, paling-paling yang ketiga tadi apa? Berikan kata-kata yang baik, berikan kata-kata motivasi. Kan, aku nampak kau sugul, kau ada masalah, aku harap Allah mudahkan urusan kau. Cukuplah, kan? Kalau dia rasa dia nak kongsi, dia kongsi. Tak payahlah sibuk-sibuk pula duk tanya, kan? Kalau dia nak cerita, dia cerita, kan? Kalau kita nak tanya, terpulanglah, ada apa-apa ke ni, hari ni okey tak, contoh. Kemudian dia tanya, dah ada tanya, dia jawab, okeylah, insya-Allah. Jadi tinggalkan kata-kata yang baik untuk sahabat-sahabat kita. Sebab kita kena ingat apa yang disebutkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Biarlah nama ni orang ingat dia 2 je. Betul tak? Sama ada nama buruk, dia tu mulut dia puaka, mulut dia teruk, mulut dia laser, kita nak orang ingat kita macam tu ke? Atau yang kedua, dia ni baik, masa hidup dia suka bantu orang, masa hidup dia suka nampak orang susah dia ceriakan. Kita nak yang itu, moga-moga, kan, orang ingat nama kita dengan nama dan ingatan yang baik, ya, moga-moga. So itu kisah antara Nabi dan Muaz bin Jabal. Masya Allah, kan, kita lihat bagaimana Nabi ini hebat dalam menyantuni para sahabat. Baik, kita tengok pula antara kisah yang lain. Bagaimana Jabir bin Samurah menceritakan, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada dia, Jabir, ada orang tanya kepada Jabir, wahai Jabir, pernah tak kau duduk dengan Rasulullah? Duduk bersama, maksudnya bila majlis ilmu, duduk bersama, berdamping dengan Nabi. Maka dia kata, ya, aku selalu buat. Dan dia kata apa? Biasanya baginda atau Nabi tidak berdiri dari tempat solat yang baginda solat subuh di situ sehinggalah matahari terbit. Maksudnya begini, ya, dalam hadis ini dia kata, baginda biasanya tidak berdiri dari tempat solat yang baginda solat subuh sehinggalah matahari terbit. Apabila matahari dah terbit, barulah baginda berdiri. Selama duduk itu, para sahabat ada yang bercakap-cakap. Baik, begini maksudnya, kalau Nabi solat subuh kat depan, Nabi dia tak, antara sunat benda ni,
Kalau kita kat masjid, contoh ni benda sunat. Kalau contoh tadi kita sembahyang dekat soft ni, kalau kita nak iktikaf lama sikit, tukar duduk tempat lain pula. Kalau nak iktikaf lama sikit lepas tu, contoh tadi kita solat kat sini, nak baca Al-Quran belah sana, kemudian zikir belah sana, begitu. Kalau nak duduk lama di masjid, iktikaf, selalunya di Haramain lah, di Tanah Haram kan. Kita nak daripada subuh zuhur tu tak nak balik hotel contoh, nak duduk iktikaf. Jadi sunatnya adalah tidak duduk di tempat yang sama. Kan dia bertukar-tukar. Ya, bertukar-tukar. Itu antara. Baik, jadi apa yang disebutkan ni? Sampailah ada satu tahap disebutkan Nabi ni duduk kat masjid. Jadi ketika Nabi duduk tu, ada sahabat-sahabat yang akan bercakap-cakap ataupun yang akan berkongsi dengan Nabi, ya, dan mereka akan menceritakan tentang benda-benda yang mereka buat masa zaman jahiliyah. Kan, contoh sahabat ni dia orang dah peluk Islam dan dia nak kongsi dengan Nabi, oh aku dulu zaman jahiliyah aku pernah buat macam ni, aku ni zaman jahiliyah dulu aku pernah buat macam ni. Dan disebutkan sampailah mereka ketawa dan baginda akan senyum mendengar ucapan dan perkongsian daripada sahabat. Jadi apa yang kita nak cerita ni? Nabi ni meraihkan dengan senyum dan mendengar. Kan, mendengar. Jadi sebab itu, kalaulah ada sahabat-sahabat yang datang pada kita, memanglah kita ni kan, kawan kita ni macam-macam, betul tak? Ada kawan kita yang seorang ni senyap, pendiam. Ada kawan kita seorang ni banyak cakap, betul tak? Ke memang semua kawan kita semua banyak cakap? Ke macam tu? Mesti ada lain-lain kan? Yang banyak cakap ni mungkin 2-3 orang, tapi banyak-banyak tu ada seorang ni yang pendiam contoh. Memang dia akan banyak karakter, banyak jenis, ya, banyak karakternya. Memang begitulah manusia. Jadi samalah dengan kisah ini. Ya, dalam kisah ni sahabat-sahabat ni dia sibuk dan cerita. Maka Nabi ni dah dengar, ataupun Nabi ni bila sahabat-sahabat bercerita, adakah Nabi juga bercerita? Tidak. Nabi memilih untuk diam dan dengar. Dan diam dan dengar Nabi ni bukanlah diam dan dengar macam kita. Kita ni kan kalau sahabat kawan kita dah cerita lama sangat kan, kita ni mulalah pandang-pandang jam lah, menguap lah, kan, pusing-pusing kanan kiri lah. Tengok, betul tak? Macam pernah buat je, betul kan? Bila dah lama sangat asyik dia je cakap ni, kan, kita akan buat tanda-tanda, sign, ya, tanda-tanda badan, ya, macam dah lama nak kena bangun dah ni, contoh kan, ataupun kejap nak pergi tandas, orang tu tengah sibuk-sibuk cerita tu, kejap-kejap berhenti je, aku nak pergi tandas. Kalau nak pergi tandas betul tak apalah, ya. Tapi dengan niat suruh orang tu berhenti sebenarnya. Tengok. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi senyum dan Nabi mendengar apa yang mereka ucap. Senyum dia nanti kata Nabi bagi respon. Sebab mereka cerita tu benda yang kelakar, menyeronokkan. Ya, sahabat-sahabat yang lain ketawa, tapi Nabi taklah ketawa, Nabi senyum. Menunjukkan respon yang sama. Kan, bukanlah waktu dia orang ketawa, dia orang cerita, Nabi buat benda lain, tengok benda lain, tengah tengok baca dan sebagainya. Tidak, ya, tidak kan, macam kita kan, bila kawan sedang bercakap, kita nak elakkan daripada buat benda yang seolah-olah tidak memberi tumpuan dan perhatian, sebab benda itu akan memberi kesan. Bagi kesan ke tak? Kan? Kalau orang cerita dengan kita kan, kita pandang handphone, oh memang sakit hati, betul tak? Contoh suami kita biasa kan kena kan, cakap dia pandang handphone. Saya kan kalau dengan suami saya lah, orang lelaki biasalah, kita ni bila kita perempuan ni banyak cakap kan, semua benda nak kongsi. Dia pun kadang-kadang pun, oh memanglah nak buat kerja ke apa kan, dia tengok handphone. Saya akan buat macam ni, sebelum saya bercakap, saya akan tengok dia dulu. Kalau dia tengah tengok handphone, saya akan ambil handphone dia. So dia simpan lah tu maksudnya. Okay, nanti dia simpan. Lepas dia simpan baru kita cerita. Taklah menyakitkan hati. Betul tak? Ni kan dia tengah tengok handphone, kita pun bercerita. Lepas tu bila tanya dia tak tahu. Kita dah cerita, kalau dah boleh tulis tu dah macam 3 muka surat dah. Kan? Dia tak dengar. Tu menyakitkan hati. Jadi saya akan suruh simpan dulu, baru saya akan cerita. Gitu. Jadi begitulah kita dengan kawan-kawan kita pun, dengan sahabat-sahabat kita, kalau dia tengah bercerita jangan buat begitu. Kalau kita tak suka dilakukan sebegitu, jangan buat orang sebegitu. Nampak? Ya, jelas. Ya. Apa dia? Kan, masya-Allah. Ya, sebab itu bila kita berkomunikasi, kita cakap dengan orang, dengan kawan-kawan kita khususnya lah, ya. Sebab kawan ni
Lagi-lagi bila kawan rapat dengan kita kan, kawan rapat kita, dia akan kongsi semua benda, betul tak? Kan? Dia bukan macam orang-orang yang kita jumpa sekali-sekali, tidak. Kawan rapat yang cerita yang sebulan lepas pun dia jumpa kita, dia cerita balik, betul ke tidak? Kan? Benda yang dah lama, tapi bila jumpa kawan baik dia nak cerita, semua benda dia cerita. Jadi kita pun dengarlah, ambil masa. Jadi bila dia dah berhenti, kita pula ambil giliran untuk cerita, kan? Jadi begitulah. Ya, moga-moga bila kita kata kita bersahabat, bersahabatlah hingga ke syurga. Jadilah kita ini sahabat yang memimpin tangan sahabat ke syurga. Kita jadilah sahabat yang menyenangkan insya-Allah, dan bersahabatlah dengan baik. Kita tak nak bermusuh dengan orang. Biar kita ni dapat ramai kawan, ramai sahabat, bukan ramai musuh. Jadi moga-moga dengan apa yang kita buat, tiru apa yang Nabi ajar, akhlak Nabi. Bagaimana kisah Nabi dengan Muaz, bagaimana kisah Nabi dengan Jabir, bagaimana disebutkan dalam hadis yang akhir tadi juga. Moga-moga kita tiru sikit daripada apa yang kita dapat insya-Allah. Daripada banyak tadi, kalau banyak tadi dah ni kan, 3, 6, kemudian dapat yang baru lagi tadi. Kalau tak boleh dapat semua, buat semua, paling-paling buat satu. Buat satu benda insya-Allah. Okey, dapat sesuatu ya. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan, silakan tafadhal. Okey, hari ni akhlak dengan sahabat. Ada apa-apa nak tanya? Tafadhal. Ya, silakan. Okey, terima kasih. Doa boleh jadi tidak makbul. Okey, saya ulang soalan kalau siapa yang tak dengar. Apa yang menjadi sebab doa itu tidak dimakbulkan atau tidak diterima oleh Allah? Sebabnya banyak, antaranya kata ulama adalah dosa. Dosa yang kita buat menyebabkan doa kita terhalang. Doa yang kita minta pada Allah tidak diangkat oleh malaikat ke langit, dan ada halangan, ada hijab. Maka kalau ada halangan, tertolak. Jadi kita takut dan bimbang, doa yang kita minta macam-macam, doa yang kita minta banyak-banyak, semua tertolak. Jadi kata antaranya, Ibrahim bin Adham menyebutkan ada 10 sebab boleh doa tertolak. Tapi 10 tu kita simpanlah dulu. Kalau 10 tu nanti takut pukul 12 pun tak habis. 10 doa, 10 sebab boleh jadi doa tertolak menurut kata Ibrahim bin Adham. Seorang tokoh sufi yang sangat hebat, orang yang kaya dulunya, tetapi kerana nak dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan semua harta kekayaan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi 10. Tapi antara mudah kita sebut adalah dosa. Dosa-dosa yang menjadikan kita doa tadi kita ada halangan. Baik. Ada soalan lain? Ya. Okey. Okey, ni berkaitan sama. Okey, saya ingat soalan baru. Baik. Saya ulang Ustazah, tadi Ustazah kata dosa menjadi penghalang kepada doa. Tapi dia dah bertaubat, Ustazah. Okey, taubat maksudnya taubat kena betul ikut syarat taubat. Kalau dia berdosa dengan Allah, contoh dia buat dosa maksiat berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah maksudnya apa yang Allah perintah dia tinggal, apa yang Allah larang pula dia buat, itu dosalah tu. Maksiat. Jadi itu akan menjadi penghalang kepada doa. Tapi dia dah bertaubat, Ustazah. Dia dah minta ampun, Ustazah. Jadi minta ampun itu, bertaubat tu kena ikut syarat. Syarat dia apa? Ingat tak, saya rasa kita dah bincang ni syarat taubat ke belum? Ke kuliah saya tempat lain? Saya tak ingat. Syarat taubat secara mudahnya 3. Secara lajunya 3 tu apa? Yang pertama, menyesal. Menyesal dengan hati. Maksudnya kita pernah buat dosa sekian-sekian, menyesalnya aku, malunya aku pernah buat ni, ya Allah, ya bantu aku, ya Allah tutup aib aku. Kita menyesal sangat-sangat. Lepas menyesal dengan hati, perbuatan kena buat apa? Pandai. Yang kedua, meninggalkan dosa. Itu syarat taubat kedua. Kalau kita menyesal je, malulah dengan dosa yang aku pernah buat, tapi tak tinggalkan pun, itu belum cukup syarat taubat. Jadi kita masih lagi konsisten berdosa. Jadi kena tinggalkan betul-betul dosa tadi. Melainkanlah dah bertaubat, kadang-kadang tergelincir, terbuat balik.
teringat, ini dosa-dosa. Kan sebab kita kena faham ya, bila dosa yang kita buat dah terlalu lama, dia dah jadi sebati dalam hidup kita, diri kita. Jadi bila kita nak ubah, dia makan masa. Jadi bila kita dah cuba usaha nak tahan diri daripada buat dosa yang dulu kita buat ni, seronok ni contoh, kita boleh, tapi kadang-kadang tergelincir, terbuat lagi, contoh. Jadi bila kita teringat, segera bertaubat. Tu tak apa, tak ada masalah ya. Jangan dah buat, seronoklah buat lagi, buat lagi. Jadi taubat tadi macam seolah ni terbatal lah ya, sebab dosa tadi kita ulang lagi. Baik, kita sambung ya. Dalam arti kata tadi, kena sungguh-sungguh meninggalkanlah ya. Kalau tergelincir, segera ingatkan diri kita, itu tadi dosa, istighfar balik, minta ampun balik. Dan yang ketiga apa? Untuk akan datang, apa yang kita nak buat? Kita tahu ni dosa, jadi akan datang kita kena berazam. Nombor 3 adalah berazam untuk tidak melakukan dan mengulangi dosa. Ini 3 syarat taubat yang asas. Tapi tambahan kata ulama yang keempat adalah, kalau dosa tu dengan manusia, kena minta maaf. Kalau dosa tu sesama manusia yang kita ambil haknya, kena pulangkan ya. Jadi itu. Jadi kalau kita dah buat itu, moga-moga yang kita sebut tadi tentang taubat, syarat-syarat tadi kita penuhi, moga-moga itulah taubat kita. Moga-moga taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benar yang Allah terima insya-Allah. Ya, wallahu alam. Baik, ada soalan lain? Masya-Allah. Tadi kelas pagi tadi mula pukul 8 Oh, 9 suku. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Okay, insya-Allah next. Ada boleh. Okey, terima kasih. Okey, saya ulang. Ada tak Ustazah beza kalau kita kawan ni dengan orang yang sekufu, dengan sama fikrah dengan kita, dengan orang yang tak sama fikrah dengan kita? Mestilah ada beza, kan? Tapi macam kita sebut tadi, sahabat karib, sahabat rapat, orang yang sama fikrah dengan kita, orang yang sekufu dengan kita, orang yang sama gila-gila dengan kita, contohlah, itu yang kita kata kawan karib, kawan rapat. Tapi kawan yang kita kata tak sama fikrah dengan kita, tetap kawan, betul? Tapi dia bukan kawan rapat, tapi tetap kawan. Jadi macam yang Nabi ajar tadi, masih kena santuni. Masih kena santuni. Dalam arti kata santuni beginilah, kalau jumpa dia kat jalan, janganlah buat dono je. Gitu. Pandang senyum, bagi salam. Kan Nabi sebut sebaik-baik Islam itu adalah dengan menyebarkan salam, kan? Maka senyum, bagi salam, kan? Kalau ada buat makan-makan, panggillah juga, contoh. Tapi kalau dengan kawan baik betul ni, kita bezalah, dia lain pula, kan? Kalau pergi kuliah ilmu, kena dengan dia, contoh, kan? Dia berbeza, tapi ianya tidak menidakkan orang-orang lain untuk kita santuni. Jadi saya faham ya, sama-sama sekufu dengan kita. Sebab ada orang yang, Ustazah saya tak pengam dengan dia Ustazah, kan? Kita tetaplah berkawan dengan dia, tetapi dia tidak menjadi kawan rapat kita, kawan karib kita. Ya, jadi moga-moga. Baik, ada soalan lain? Subhanallah, tak ada. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Untuk next perjumpaan insya-Allah, moga-moga Allah mudahkan. Kita akan berbincang tentang akhlak Nabi dengan binatang. Masya-Allah ya. Tengok, dengan binatang pun ada ya kisah akhlak Nabi. Ya, jadi kita akan tengok nanti dengan binatang insya-Allah. Baik. Ada soalan lain? Tak ada? Sebelum kita tutup. Awal lagi ni. Dah habis dah. Masya-Allah. Ni belum sarapan lah semua kan? Daripada dah sarapan. Dah sarapan? Dah bawa siap-siap. Masya-Allah, bagusnya. Kan sebab dah tahu dah Ustazah, kalau pagi tu dia direct sampai ke pukul 11 ni, kena bawa roti paling bagus. Okey. Itu kita panggil light breakfast. Sarapan ringan. Balik sekejap lagi baru makan nasi goreng. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Moga-moga Allah jaga dan pelihara kita dengan sebaik-baik penjagaan daripada sudut iman, akidah kita, kesihatan kita dan semuanya.
Allah lah sebaik-baik penjaga. Minta pada Allah untuk Allah jaga kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, insya-Allah. Dan saya rasa terima kasih semuanya. Masya-Allah, kita tutup dengan tasbih kafarah dan wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabb. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Sama-sama.